Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma' amma ba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada pagi ni dan memberi peluang kepada kita untuk kita bersama-sama belajar dan juga berkongsi sesama kita ilmu berkaitan dengan ilmu usul al-fiqh. Di mana seperti mana yang hadirin yang secara live ni tengok sedia maklum, melalui poster kita nak berbincangkan tentang ilmu yang berkait tentang sumber-sumber pensyariatan Islam. Kita nak bincang tentang ilmu berkait sumber-sumber pensyariatan Islam. Yang mana ilmu tersebut dipanggil sebagai ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh. Dan pada pagi ini buku yang akan jadi kita punya silibus, ataupun matan yang akan jadi silibus kita yang kita nak belajar sama-sama adalah Matan Nuqayatul Ulum karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi sebelum kita nak mula belajar apa yang ada dalam buku ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, suka untuk ana sebutkan beberapa mukadimah dahulu. Pertama, kenapa ilmu usul fiqh? Kenapa kita nak kena belajar ilmu usul fiqh? Ataupun apa tujuan di sebalik kelas kita ni? Yang insya-Allah akan jadi dua kali sebulan kan? 2 kali sebulan. Jadi kalau orang tanya apa faedah ataupun kenapa kelas ni dibuat? Sebelum kita nak belajar apa-apa ilmu, perkara pertama yang kita nak kena tanya diri kita sendiri adalah kenapa kita nak belajar ilmu tersebut, kan? Dan bila saya buat kelas, bila ana buat kelas, perkara pertama juga yang ana kena fikir dan jawab adalah kenapa ana buat kelas tu. Jadi daripada banyak cabang-cabang ilmu Islam ini, kenapa ilmu usulul fiqh juga yang dipilih? Kenapa ilmu tentang sumber-sumber persyariatan Islam ini yang dipilih? Jadi jawapan dia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada 2 atau 3 jawapan. Pertama, kerana ana dapati ilmu ini antara ilmu yang kurang mendapat perhatian di kalangan masyarakat kita, dalam masyarakat Melayu kita, masyarakat Melayu Islam kita. Ilmu ia dilihat sebagai ilmu yang pada asalnya ia ilmu yang agak khusus kepada orang yang mungkin dia menjadi pelajar ilmu agama yang serius. Tapi seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan pun dah maklum, zaman sekarang ni ilmu yang dahulunya dianggap sebagai ilmu yang khusus bagi penuntut ilmu agama, sekarang pun dah mula diajarkan kepada orang awam. Sebagai contoh, ilmu ulumul hadis. Ilmu ulumul hadis sekarang ni saya boleh kata dah ramai orang awam celik tentang ilmu ulumul hadis. Orang awam pernah dengar perkataan sahih, hasan, dhaif. Ramai juga orang awam yang pernah dengar perkataan maudhu', hadis palsu, betul tak? Yang mana dahulunya ilmu ulumul hadis ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dia ilmu yang khusus bagi biasanya penuntut ilmu agama. Tapi pada zaman sekarang dia dah jadi satu ilmu yang semua orang boleh belajar. Hatta orang awam boleh belajar, orang yang ada kerjaya, orang ada kerja pun boleh belajar dan boleh jadi pakar. Di luar negara kita tuan-tuan dan puan-puan, di negara-negara Arab contohnya, kita ada orang yang mereka ni professionals.
kerja sebagai engineer, kerja sebagai saintis dan sebagainya, doktor pun ada, tapi mereka ada kepakaran dalam ilmu hadis, ulumul hadis sebagai contoh. Ada kepakaran dalam ilmu tafsir sebagai contoh. Ada kepakaran dalam ilmu bahasa Arab sebagai contoh. Okay? Jadi zaman moden ni kita nampak dah ada proses membumikan atau merakyatkan ilmu tu daripada asalnya dia eksklusif kepada penuntut ilmu agama, sekarang ni dia terbuka untuk dipelajari untuk semua orang. Okay? Dan tak ada masalah pun untuk orang belajar, untuk orang awam belajar. Okay? Dia bukan ilmu rahsia. Maksudnya kita memang tak ada masalah lah untuk orang awam belajar ilmu usul fiqh ni dengan syarat dia belajar daripada sumber yang betul, daripada guru yang betul. Okay? Sebab dalam Islam ini sepatutnya tak ada dekat sana apa yang dipanggil sebagai ilmu-ilmu yang kita tak boleh nak buka dekat orang. Ada. Dari sudut peringkat tu ada. Mungkin ilmu yang terlalu rumit, terlalu kompleks, kita tak cerita ke orang lah. Pada peringkat asalnya kan. Tapi kalau orang awam tu dia belajar sampai satu peringkat, sampai satu tahap, dia boleh faham ilmu tu. Okay, mungkin perincian ilmu faraid sebagai contoh. Perincian ilmu faraid, bukan asas. Perincian ilmu faraid yang susah-susah. Hatta perincian ilmu faraid ni di kalangan ulama' pun ada kemuskilan. Itu takkan kita nak buka semua orang belajar kan. Takkan kita nak buka dekat orang awam untuk belajar. Tapi kalau orang awam tu memang dia belajar, berguru faraid, belajar satu kitab ke satu kitab, dia sendiri boleh faham nanti kemuskilan-kemuskilan yang susah yang ada dalam ilmu faraid itu, dia sendiri boleh faham, dia sendiri boleh kuasai. Jadi ilmu-ilmu dalam Islam ni dengan bahasa mudah dia, kalau saya boleh simpulkan, dia ilmu-ilmu yang kita boleh obtain, kita boleh achieve untuk faham dia. Dia achievable lah, maksudnya sesuatu yang boleh kita fahami. Dia bukan perkara yang mustahil, dia bukan perkara yang kita cakap terhalang daripada orang untuk belajar. Semua orang boleh belajar. Semua orang boleh belajar. Dan siapa yang Allah beri taufik kepada dia, kalau dia bukan orang yang belajar kat universiti sekalipun, tapi dia rajin pergi kelas, rajin bertalaqi, rajin jumpa ustaz, rajin belajar dengan para ulama', Allah boleh takdirkan dia untuk jadi orang yang lebih alim daripada orang yang belajar kat universiti. Okay? Itu benda yang saya rasa semua orang yang dalam bidang agama tahu. Semua orang dalam bidang agama akan akui. Jadi ilmu yang kita nak belajar ni apa, tuan-tuan dan puan-puan? Yang dirahmati Allah sekalian, nama dia ilmu usulul fiqh. Ilmu usulul fiqh. Daripada buku apa kita nak belajar? Kita nak belajar daripada buku yang bernama Nuqayatul Ulum. Nampak ni? An-Nuqayah. Okay. Yang mana kita ada buku An-Nuqayah ni yang sekarang tuan-tuan dan puan-puan nampak saya tengah buka ni. Okay. Nampak dekat skrin ni. Sekejap Yang mana buku An-Nuqayah ini dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Jadi sebelum kita nak berkenalan dengan pengarang kita, Imam As-Suyuti, kita nak berkenalan dengan buku ni dahulu. Buku yang kita nak belajar ni, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah by minggu akan datang atau 2 minggu akan datang untuk kelas kita seterusnya, buku ni dah boleh dapat dekat tangan tuan-tuan dan puan-puan secara PDF. Okay. Saya akan terjemahkan dan bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan secara PDF. InsyaAllah by next class semua orang dah dapat dah. Okay. Ini dia. Yang kita nak belajar nama dia, tuan-tuan dan puan-puan, Nuqayah Al-Ulum. Nampak nama dia Matan Nuqayah Al-Ulum. Nuqayah ni maksudnya khulasah, kesimpulan. Yang mana dalam buku ini Imam As-Suyuti ambil kesimpulan daripada ilmu-ilmu yang masyhur dalam ilmu-ilmu Islam. Kesimpulan ni maksudnya apa? Poin-poin yang paling penting, poin-poin yang paling asas. Okay, poin-poin yang paling penting, poin-poin yang paling asas untuk jadi tahap pertama untuk kita nak belajar ilmu-ilmu Islam. Okay. Yang mana Imam As-Suyuti dalam buku Nuqayatul Ulum ini, Imam As-Suyuti kumpul 14 cabang ilmu. Berapa tuan-tuan dan puan-puan? Bukan 1, 14. Bukan 1, bukan 3, bukan 5, 14. Kan?
Tuan-tuan dan puan nak cari kat mana ada buku yang boleh kumpul 14 cabang ilmu. Ada ilmu apa dalam buku ni tuan-tuan dan puan? Ada ilmu akidah, usuluddin. Ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ulumul hadis, ada ilmu usul fiqh. Yang ni kita akan belajar tuan-tuan dan puan. Nampak? Usul fiqh yang ni kita akan belajar, okey? Ada ilmu al-faraid. Okey, ilmu pewarisan harta. Okey. Kemudian ilmu nahwu, tata bahasa Arab, tasrif, morfologi Arab, khat, cara penulisan dalam bahasa Arab, al-imla dipanggil. Al-ma'ani, al-bayan, al-badi', 3 cabang bagi ilmu balaghah bahasa Arab. At-tashrih, tahu ni tuan-tuan dan puan, ilmu tashrih. Tashrih ni ilmu apa? Tashrih ni ilmu macam mana nak bedah, ilmu pembedahan. Nampak tak? Ulama kita zaman dulu luas penguasaan ilmu mereka sampai medik pun mereka kuasai. Tashrih ni ilmu tentang macam mana nak bedah. At-tib, kedoktoran. At-tasawuf, akhlak. Ada berapa ilmu tuan-tuan dan puan? Ada 14. Jadi Imam As-Suyuti, daripada 14 ilmu yang beliau karang dalam buku ini, beliau sebutkan khulasah paling penting bagi setiap ilmu. Khulasah paling penting. Paling padat. Okay, jadi setiap cabang ilmu biasanya Imam Suyuti akan sebut dalam 10 ke 20 muka surat sahaja. 10 ke 20 muka surat maklumat yang disebutkan, itulah yang kita cakap khulasah. Maklumat yang paling penting, yang paling asas, yang semua orang kena tahu. Okay? Lalu, okay, tuan-tuan dan puan, matan Nuqayatul Ulum yang dikarang oleh Imam Suyuti ni, kemudiannya dihuraikan oleh Imam As-Suyuti sendiri. Maksudnya Imam As-Suyuti tadi dah kumpul 14 cabang ilmu kan? Okay, dalam buku Nuqayatul Ulum. Lepas dah kumpul khulasah kepada 14 cabang ilmu ni, Imam Suyuti sendiri hurai. Setiap cabang tu Imam Suyuti hurai. Okay, boleh tuan-tuan dan puan-puan. Imam Suyuti hurai dalam kitab yang bertajuk apa? Ni, yang dekat depan mata tuan-tuan dan puan-puan ni. Itmamu ad-dirayah liqurra'i an-nuqayah. Jangan risau tuan-tuan dan puan-puan. Kalau rasa takut tengok bahasa Arab, insya-Allah by next class saya dah bagi PDF yang ada terjemahan dah. Okay. Dan kelas-kelas ni pun dan kelas hari ni pun saya akan terjemah banyak, jangan risau, okey. Itmamud dirayah liqurra an-nuqayah, melengkapkan kefahaman bagi pembaca kitab an-nuqayah. Itu maksudnya. Itmamud dirayah, melengkapkan kefahaman bagi pembaca kitab an-nuqayah. Nuqayah kitab mana? Kitab tadi yang kumpul 14 cabang ilmu tu. Kemudian dihuraikan oleh siapa? Oleh Imam As-Suyuti sendiri. Okey. Jadi sebelum kita nak masuk kepada bahagian usul fiqh, okay, kita nak belajar matan usul fiqh kan tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak berkenalan dengan ilmu usul fiqh. Okay, apa sejarah dia, siapa yang karang dalam ilmu usul fiqh ni dan sebagainya, mukadimah yang penting. Sebelum kita nak tahu mukadimah yang penting tu tuan-tuan dan puan-puan, kita nak berkenalan dulu dengan Imam Jalaluddin As-Suyuti, okay, pengarang. Jadi pengarang kita ni, okay, biografi pengarang kita ni, yang pertama nama beliau ialah Abdul Rahman ibnu Abi Bakrin ibni Muhammad ibni Sabiquddin Al-Khudairi As-Suyuti, okay. Nama beliau Abdul Rahman ibnu Abi Bakr. Ayah beliau bernama Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiquddin. Atuk beliau bernama Muhammad. Okey. Moyang beliau Sabiquddin. Okey, gelaran kepada moyang beliau. Jadi nama pengarang kita ni Imam As-Suyuti, nama asal beliau, nama sebenar beliau adalah Abdul Rahman bin Abi Bakr. Okey. Abdul Rahman bin Abi Bakr. Dilahirkan pada tahun 849 Hijrah. Yang bersamaan, dilahirkan pada tahun 849 Hijrah. Yang bersamaan dengan tahun 1445 Masihi. Okay, kita 2022 sekarang, Imam Suyuti lahir 1445 Masihi. Yang mana beliau lahir di kawasan yang bernama Asyut.
di Mesir. Kawasan bernama Asyut di Mesir. Membesar di Bandar Qahirah. Okey, Bandar Qahirah ataupun masyhur kadang-kadang orang panggil Kairo. Okey, Kairo, ibu kota. Di mana Imam Suyuti, beliau sendiri ada karang tentang biografi hidup beliau. Ada karang tentang biografi hidup beliau sendiri secara terperinci. Di mana Imam Suyuti ada satu buku yang bertajuk Husnul Muhadarah. Dekat dalam kitab Husnul Muhadarah ni, Imam Suyuti tulis tentang riwayat hidupnya sendiri. Okey, tulis tentang riwayat hidupnya sendiri. Jadi dalam Husnul Muhadarah, Imam Suyuti kata, saya lahir tahun 849 Hijrah selepas Maghrib pada permulaan bulan Rejab tahun 849. Okey, lepas Maghrib permulaan bulan Rejab tahun 849. Dan Imam As-Suyuti disebutkan di dalam biografi beliau, okey, bahawa beliau ini dilahirkan di dalam perpustakaan. Tuan-tuan dan puan-puan dengar cerita ni menarik. Imam Suyuti ni mendapat gelaran Ibnul Kutub. Anak kepada buku-buku, tu dia. Okey, mendapat gelaran anak kepada buku-buku. Okey, kenapa dapat gelaran anak kepada buku-buku? Sebab katanya ayah beliau, okey, sedang memanggil dan meminta tolong mak beliau. Okey, yang kebetulan waktu tu mak Imam Suyuti ni mengandung Imam Suyuti. Okey, tengah mengandung Imam As-Suyuti dalam perut. Jadi bila ayah beliau panggil ni, ayah Imam As-Suyuti sekarang ni sedang berada dekat perpustakaan dalam rumah. Kan? So ayah dipanggil minta tolong. Jadi bila mak Imam Suyuti ni datang nak tolong ayah dia, tiba-tiba kebetulan dekat situlah juga mak Imam Suyuti ni waktu tu dah syarat mengandung. Mengandung. Kebetulan ditakdirkan waktu tu juga mak Imam Suyuti ni nak melahirkan anak. Dah tak boleh buat apa dah tak tahan dah kat situ juga nak melahirkan anak. Jadi dikatakan mak Imam Suyuti ni melahirkan anak beliau ini di tengah-tengah perpustakaan ayah dia. Di celah-celah buku. Maka disebabkan itulah Imam As-Suyuti ni mendapat gelaran Ibnu Al-Kutub. Okey, Ibnu Al-Kutub. Dan kita boleh belajar daripada sini bahawa Imam Suyuti dilahirkan dalam keluarga yang mementingkan ilmu. Terutamanya ayah beliau orang yang pentingkan ilmu agama. Okey. Okey. Kata Imam Suyuti tentang perjalanan beliau mempelajari ilmu agama, hafiztul Qur'ana waliduna 8 sinin. Saya menghafal Quran dan saya belum sampai umur 8 tahun lagi. Okey, Imam Suyuti menjadi seorang hafiz Al-Quran, okey, walaupun umur belum sampai 8 tahun. Umur dalam 7 tahun lebih Imam Suyuti dah jadi hafiz Al-Quran. Kemudian Imam Suyuti kata thumma hafiztu al-Umdah. Kemudian saya menghafal al-Umdah. Al-Umdah ni buku di dalam hadis-hadis hukum, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Yang dekat Malaysia pun kadang-kadang dekat masjid kita ada diajarkan, okay, dan orang belajar, diajari dan dipelajari, okay, iaitu kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yang mengumpulkan sekitar 400 lebih, 430 macam tu, 420 hadis-hadis hukum yang sahih. Okay. Jadi lepas Imam Suyuti hafal Al-Quran, beliau hafal hadis hukum daripada kitab Al-Umdah. Dan beliau menghafal wa minhajal fiqh. Minhajul fiqh ni kitab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kitab Minhajut Talibin karangan Al-Imam An-Nawawi. Okey, tebal macam ni Satu jilid tebal. Yang mana Minhajut Talibin ni merupakan, kita boleh kata, buku teks utama dalam ilmu fiqh mazhab Syafi'i. Yang mana dahulunya siapa yang menguasai Minhajut Talibin dan menguasai huraian-huraiannya, mempelajarinya dengan guru,
menghatamnya dengan guru, maka dia ada kemampuan yang tinggi di dalam ilmu fiqh. Dia akan diberi keizinan untuk mengajar di dalam ilmu fiqh. Hatta kalau betul-betul pelajar tu menguasai minhaj dan juga huraiannya, contohnya huraian Imam Ibn Hajar Al-Haytami, At-Tuffah contoh, pelajar tu mungkin dah diberikan keizinan untuk berfatwa dalam mazhab Syafi'i. Okay? Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya proses dia zaman dulu, orang ni nak mendapat keizinan mengajar, terutamanya dia nak mengajar contoh ilmu fiqh. Dia kena dapat keizinan daripada guru dia. Guru diizinkan, bukan dia sendiri dia belajar syariah dekat universiti ke, ataupun dia habis belajar 1-2 buku, 1-2-3 kitab dalam fiqh, kemudian dia rasa confident dia boleh ajar, dia buka kelas, tak macam tu. Okay, tradisi yang diteruskan oleh para ulama daripada dulu sampai sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, sampai zaman sekarang ada, pelajar itu, okay, khususnya ilmu fiqh lah, pelajar itu dia tak buka kelas dia, melainkan guru tu mengizinkan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan buka dalam biografi para ulama kita, sentiasa disebutkan wa ajazuh ataupun wa ajazahu syuyukhuhu bitadris ataupun ajazuhu bitadris. Kalau tuan-tuan dan puan-puan buka biografi ulama-ulama kita, selalu jumpa ayat tu. Wa ajazahu masyayikhuhu bitadrisi wal ifta, wa ajazahu syuyukhuhu bitadrisi wal ifta, wa ajazuhu bitadris wal ifta. Okay? Para gurunya memberi keizinan baginya untuk mengajar. Para gurunya bagi keizinan kepada dia untuk berfatwa. Para gurunya, so kenapa benda tu penting? Sebab zaman dulu dan tradisi ni diteruskan zaman sekarang, yang akan menilai kita layak atau tak layak adalah guru yang kita belajar dan talaqi daripada mereka ilmu agama. Okey? Bukan semata-mata kita ada sijil, bukan semata-mata kita ada sijil sanad ke, tak. Tapi guru tu sendiri yang akan assess anak murid dia, dan lepas dah melalui tahap-tahap tertentu, buku-buku tertentu, guru tu akan ijazahkan. Ijazah ni maksudnya akan mengizinkan anak muridnya untuk mengajar, okey, ataupun berfatwa. Dan buku yang biasanya dijadikan buku terakhir untuk dipelajari sebelum seorang tu diizinkan untuk berfatwa dalam mazhab Syafi'i, buku Minhajul Talibin Imam Nawawi. Okey. Tebal tuan-tuan dan puan-puan. Tebal. Susah untuk dihafal. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rajin, boleh cari dekat internet tengok berapa tebal Minhajul Talibin. Umpama macam dia nak kena hafal Al-Quran yang lagi satu, tebal. Tebal, sangat tebal. Kemudian kata Imam Suyuti, dan saya juga hafal wa Minhajul Usul. Minhajul Fiqh adalah Minhajul Talibin karangan Imam An-Nawawi. Okey. Ada satu lagi buku nama dia Minhaj juga, kitab yang masyhur, Minhajul Usul karangan Imam Al-Qadhi Nasiruddin Al-Baydawi, ulama dalam mazhab Syafi'i juga. Itu buku yang khusus di dalam ilmu usul fiqh, ilmu yang kita nak belajar ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Al-Minhaj lebih kurang, Minhajul Usul ni dalam ilmu usul fiqh, dia lebih kurang separuh saiz Minhajul Talibin. Dia dianggap teks utama di dalam ilmu usul fiqh, antara teks-teks tahap tinggi. Okey, antara teks-teks tahap pertengahan atau tahap tinggi dalam ilmu usul fiqh. Kemudian beliau juga kata wa Alfiyah bin Malik. Saya juga menghafal Alfiyah Ibn Malik. Alfiyah Ibn Malik ni tuan-tuan dan puan-puan adalah syair 1000 rangkap di dalam ilmu tata bahasa Arab. Bukan 10 rangkap, bukan 50, bukan 100, tapi 1000. Yang mana 1000 rangkap ini sebenarnya adalah kesimpulan sahaja. Sebab asalnya syair yang asal dia panjang ni 3000 lebih rangkap. Diringkaskan oleh ulama ni, yang pengarang ni Imam Ibn Malik, daripada 3000 lebih rangkap kepada 1000 rangkap. 1000 rangkap tu dianggap khulasah. Okey, sebab tu Ibn Malik, Alfiyah Ibn Malik, antara namanya juga Al-Khulasah. 1000 tu dianggap macam kesimpulan. Kira macam kalau awak tak mampu nak faham yang 3000 rangkap ni, awak belajarlah kesimpulan ni. Yang kesimpulan yang 1000 rangkap ni, berapa ramai sahaja orang zaman sekarang yang hafal. Betul tak? Okay, penuntut-penuntut ilmu kita. Maksudnya tak ramai.
Persoalan saya tadi tu berapa ramai tu maksudnya tak ramai yang hafal. Berapa ramai yang mampu nak hafal 1000 rangkap tu. Kemudian kata Imam Asyuti, wa syara'tu fil ishtighali bil ilmi min mustahalli sanati 64. Okey. Tahun 864 Hijrah saya mula sibukkan diri belajar ilmu agama. Jadi beliau lahir 849, 864 beliau mula belajar secara serius. Lebih kurang dalam umur beliau 14 tahun, 15 tahun, betul tak? 14 tahun, 15 tahun beliau serius belajar. Okey. Fa akhadhtu al-fiqh wan nahwa an jama'atin min asy-syuyukh. Okey, saya belajar fiqh dan nahwu daripada sekumpulan para ulama. Wa akhadhtu al-fara'idha 'an al-'allamah faradhi zamani. Saya juga belajar ilmu faraid daripada tokoh ulama faraid pada zamannya, iaitu Asy-Syaikh Syihabuddin Asy-Syarmasahi. Okey. Alladhi kana yuqal innahu balagha as-sinna al-'aliyah. Yang dikatakan guru beliau ni umur 100 tahun lebih. Hidup panjang 100 tahun lebih. Kemudian Imam Suyuti kata, wa ujiztu bitadrisil arabiyyah fi mustahalli sanati 66. Okey. Saya diberi keizinan, wa ujiztu. Saya diberi keizinan bitadrisil arabiyyah untuk mengajar bahasa Arab fi mustahal pada awal-awal pada permulaan tahun 866 Hijrah. 66. Pada umur berapa tuan-tuan dan puan? Kalau lahir 849, 866 maksudnya dalam umur sekitar 17 tahun. Imam Suyuti kata beliau mula serius belajar umur 14-15, dalam umur 17 tahun, dalam masa 2-3 tahun sahaja. 2-3 tahun je tuan-tuan dan puan. Beliau dah menguasai ilmu bahasa Arab dengan cabang-cabangnya sehingga beliau diberi keizinan untuk mengajar ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab ni tuan-tuan dan puan, bila saya sebut cabang-cabang, maksudnya cabangnya banyak. Okey, jangan main-main tuan-tuan dan puan. Ada ulama yang kategorikan, okey, buat numbering, maksudnya dia bilang cabang ilmu bahasa Arab ni sampai 12. Ada yang kata 9. Okey. Maksudnya banyak, bukan mudah kan. Kita berapa ramai orang kita yang dianggap pakar bahasa Arab dekat negara kita sebagai contoh, daripada berapa belas cabang ni atau 9 cabang ni mungkin mengetahui separuh saja atau mengetahui 1/3 sahaja. Kan? Sedangkan dia orang yang dah bergelumang dalam bidang tersebut menjadi pakar. Tapi Imam Suyuti walaupun pada umur yang muda tingkatan 4, tingkatan 5 macam tu dah boleh mengajar cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang menarik dalam biografi Imam Suyuti, kita ambil masa sikit cerita biografi sebab dengan menceritakan biografi ni tuan-tuan dan puan-puan kenal siapa pengarang buku ni. Kan? Saya sengaja panjangkan supaya bila tuan-tuan dan puan-puan kenal, tuan-tuan dan puan-puan appreciate apa yang dikarang. Ada rasa nak belajar lebih. Sebab tahu apa yang dikarang ni bukan dikarang oleh orang lekeh. Betul tak? Bila kita nak baca satu buku, kita nak belajar satu buku, kita nak pastikan buku yang kita belajar ni dikarang oleh seseorang yang berkaliber. Seseorang yang betul-betul menguasai. Kan? Jadi saya panjangkan sikit supaya kalau ada daripada kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang tak pernah dengar tentang Imam Suyuti, berkenalan dengan Imam Suyuti hari ni. Orang Melayu kita biasa sebut, betul tak? Kan kadang-kadang kita ada kawan yang nama Suyuti pun. Nama beliau masyhur tapi berapa ramai yang kenal. Katakan Imam Suyuti ni mula menulis pada umur 16 tahun. 16 tahun tingkatan 4 Yang mana buku pertama yang beliau tulis, beliau menghuraikan terutamanya dari sudut cabang ilmu bahasa Arab, basmalah dan isti'adzah. Bismillahirrahmanirrahim dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana basmalah dan isti'adzah ini dihuraikan oleh Imam Suyuti. Dari sudut maksud dia, dari sudut cabang-cabang ilmu bahasa Arab dia. Okay, buku tu dikarang ketika Imam Suyuti pada umur 16 tahun. Itu buku pertama yang beliau karang. Okay. Waqad allaftu fi hadhihi sanah. Pada tahun ini saya dah mula tulis kitab. Pada tahun 16 lah. Fakana awwalu syai'in allaftuhu al-isti'adzah wal basmalah. Buku pertama yang saya tulis adalah huraian isti'adzah dan basmalah.
Jadi bila beliau tulis kitab tersebut, beliau tunjukkan kepada guru. Okay. Alamuddin Al-Bulqi ni, guru Imam Suyuti. Ada sebagian ulama kata nama guru beliau ni Alamuddin Al-Bulqi ni. Ada dua cara sebutan. Bulqi ni, Bulqi ni. Okay. Maka gurunya pun menuliskan kata pengantar, kata-kata aluan bagi buku tersebut. Fakataba alaihi taqridha. Dan banyaklah kemudian Imam Suyuti cerita yang beliau belajar berapa kitab daripada guru-guru beliau. Panjang sangat panjang. Disebutkan Imam Suyuti sendiri sebutkan guru-guru yang beliau ambil daripada mereka periwayatan dan sanad hadis, sanad kitab. Beliau ada lebih kurang 150 guru. Adapun guru-guru yang beliau pelajari serius, okay, maksudnya menuntut ilmu yang bukan semata-mata untuk dapat sanad, tapi dipanggil ilmu secara dirayah. Kalau membaca untuk dapat sanad ni kadang-kadang dia baca je. Tapi ilmu dirayah ni maksudnya dia pelajari betul-betul. Imam Suyuti kata kuranglah daripada 150. Ala kulli hal, tetap banyak guru Imam Suyuti ni, berpuluh-puluh juga yang guru-guru yang beliau pelajari secara dirayah ni. Dirayah ni maksudnya belajar betul-betul teliti. Bukan semata-mata secara riwayah. Riwayah ni maksudnya kadang-kadang orang tu dia ambil buku, dia datang jumpa guru, dia baca buku tu A sampai Z, guru bagi sanad. Tapi guru tu tak hurai. Okay. Bacaan tu untuk dapatkan sanad sahaja. Imam Suyuti kata, beliau ni jenis orang yang tak berapa berkenan nak kumpul sanad semata-mata. Beliau lebih suka nak belajar teliti. Kata beliau, walam uksi min sama'ir riwayah lishtighali bima huwa ahammu wa huwa qira'atul dirayah. Saya tak sibukkan diri sangat mengumpul sanad secara riwayah ni, sebab saya sibukkan diri kepada yang lagi penting, iaitu membaca kepada guru secara dirayah. Okay. Jadi itu tentang pengajian beliau lah secara ringkas. Imam Suyuti, tuan-tuan dan puan-puan, yang unik tentang Imam Suyuti ni, beliau adalah di antara ulama Islam yang paling banyak penulisan dalam ilmu agama. Okay, ataupun kita boleh cakap secara umum lah, antara yang paling banyak penulisan. Dikatakan bahawa beliau memiliki lebih kurang agak-agak berapa kitab yang beliau tulis? Siapa nak try? Anak nak tengok sikit kalau ada orang boleh jawab ke dekat. Boleh nampak jawapan ke? Kan? Ada siapa-siapa nak cuba tak? Berapa banyak kitab yang Imam Suyuti karang? Ada siapa-siapa nak cuba jawab? Kalau ada yang jawab kan? Okay, ataupun tuan-tuan dan puan-puan fikirlah jawapan sendiri kan. Bermain di minda berapa. Jadi buku-buku yang dikarang oleh Imam Suyuti dianggarkan mencapai bilangannya 700 kitab. Okay, 700 sangat banyak 700 tu sangat banyak. Dalam keadaan yang mana Imam Suyuti karang hidup dalam zaman yang tak ada mesin percetakan macam kita. Tak ada typewriter, tak ada laptop, tak ada komputer, beliau mampu mengarang 700 kitab. Beliau ni minal mukthirina fi ta'lif, minal mukthirina fi ta'lif, di antara ulama yang banyak dalam mengarang. Okey. Dan boleh dikatakan hampir setiap cabang ilmu Imam Suyuti ada kitab dalamnya. Boleh bayang tuan-tuan dan puan. Dalam hampir setiap cabang ilmu Imam Suyuti ada kitab dalamnya. Bahkan hampir pada setiap cabang ilmu tu juga, kitab Imam Suyuti lah yang menjadi rujukan utama ataupun menjadi teks pengajian utama yang diiktimadkan, maksudnya dijadikan sandaran untuk diajar, untuk dihafal oleh para ulama zaman berzaman. Dijadikan rujukan dan dijadikan buku yang kita cakap teks pengajian zaman berzaman ratusan tahun bagi suatu cabang ilmu. Okey, hampir pada setiap ilmu Imam Suyuti buat macam tu. Sebab tu beliau ni, gelaran beliau Al-Mutafannin, seorang ulama yang menguasai pelbagai cabang ilmu. Okey. Berbeza dengan kita, betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Zaman sekarang, kebanyakan orang yang bergelumang di dalam ilmu agama ni, dia bukan mutafannin. Dia orang yang sangat
khusus sangat, dia punya pengkhususan dia sangat spesifik pada satu cabang ilmu, pada 2 cabang ilmu sebagai contoh. Hatta dalam satu cabang ilmu tu juga kadang-kadang pengkhususannya boleh jadi lagi kecil. Boleh jadi untuk satu bahagian, satu juzuk je daripada satu cabang ilmu tu. Kan? Itu pun dalam keadaan ada daripada orang zaman sekarang ni dia tak sedar diri, dia rasa dia alim macam ulama zaman dulu. Okey? Banyak pula tu orang macam tu. So Imam Suyuti ni sekarang pelbagai kitab dalam pelbagai bidang, kitab-kitab tersebut menjadi rujukan dalam bidang tu. Rujukan. Saya boleh bagi contoh tuan-tuan dan puan-puan. Di dalam ilmu ulumul Quran, kalau orang mengaji ulumul Quran, biasanya kitab utama yang menjadi rujukan adalah kitab Al-Itqan, karangan Imam As-Suyuti juga. Al-Itqan dalam 2 jilid, 3 jilid tebal. Ada setengah cetakan lagi banyaklah dia punya jilid dia sebab ada nota kaki. Al-Itqan oleh Imam Suyuti. Dalam tafsir Imam Suyuti ada pelbagai kitab. Yang dekat Malaysia yang orang biasa dengar tafsir Jalalain, yang mana Imam Suyuti karang lebih kurang separuh kitab tersebut dan lagi separuh guru beliau karang, Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau ada kitab lain dalam tafsir Ad-Durrul Mansur. Okey, dalam tafsir Bil Ma'thur. Okey, dalam hadis, ulumul hadis beliau ada kitab Tadribur Rawi. Tadrib Ar-Rawi. Okey. Yang kalau anda tidak silap adalah lebih kurang macam huraian kepada Muqaddimah Ibn Salah. Yang mana kitab Tadribur Rawi dalam ulumul hadis ni dijadikan silibus tuan-tuan dan puan zaman sekarang dekat sebahagian universiti kat Arab. Kalau anda tak silap, dekat Universiti Madinah, Universiti Islam Madinah, Tadribur Rawi ni dijadikan silibus pengajian ulumul hadis bagi student kat sana. Okey. So dalam ulumul Quran ada, dalam tafsir ada, dalam hadis ada. Ulumul hadis, dalam ulumul hadis. Dalam hadis pun banyak beliau karang. Boleh dikatakan bagi setiap kutub sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i, beliau ada huraian. Beliau ada huraian bagi setiap kutub sittah. Okay, beliau ada kitab Al-Jami' As-Saghir yang kumpulkan banyak hadis-hadis sahih dan hasan. Okey. Kemudian beliau ada kitab di dalam ilmu bahasa Arab. Banyak kitab dalam ilmu bahasa Arab. Dalam ilmu fiqhul lughah dipanggil kitab Al-Muzhir. Dalam ilmu tata bahasa Arab beliau ada Alfiyah sendiri. Beliau juga ada kitab Al-Ashbah wan Nadhair dalam Nahwu. Okey. Beliau ada kitab Ham'ul Hawami' dalam Nahwu juga. Beliau ada kitab Alfiyah dalam balaghah, ilmu balaghah tuan-tuan dan puan-puan, Al-Qudul Juman. Kemudian beliau ada kitab di dalam ilmu kaedah fiqh, Al-Ashbah wan Nadhair, kitab yang masyhur tebal yang dijadikan silibus pengajian dekat madrasah-madrasah ataupun ataupun institut-institut fatwa, institut-institut melahirkan mufti, okay? Di serata dunia, zaman ni di negara Arab. Kalau orang tu nak jadi mufti, dia nak belajar subjek kaedah fiqh, biasanya mereka akan jadikan kitab Al-Ashbah wan Nadhair oleh Imam Suyuti ni sebagai silibus utama. Itu dalam kaedah fiqh, dalam balaghah, dalam ulumul Quran, dalam ulumul hadis. Okey. Usul fiqh pun beliau ada kitab usul fiqh ni yang kita nak belajar hari ni cabang ni, beliau ada buku namanya Al-Kawkab As-Sati'. Yang mana beliau sendiri ada huraikan Al-Kawkab As-Sati'. Kawkab As-Sati' ni tuan-tuan dan puan, syair sepanjang 1500 rangkap dalam ilmu usul fiqh. Okey, dan pelbagai kitab-kitab lain dalam banyak lagi cabang ilmu yang lain. Jadi boleh dikatakan hampir setiap cabang ilmu yang ada, Imam Suyuti ada buku pada cabang ilmu tersebut, dan buku beliau dijadikan rujukan ataupun teks pengajian utama. Okey, teks pengajian utama. So perkara ni bukan perkara yang mudah. Okey, perkara yang sangat unik, susah kita nak jumpa. Dan boleh kita nak kata Imam Suyuti ni, walaupun sebahagian orang dakwa bahawa beliau ni bila menguasai banyak sangat cabang ilmu, maksudnya kualiti penulisan tu tak secantik atau sekuat orang yang ada pengkhususan. Tapi bila ana kaji balik, ana rasa dakwaan tu tidak tepat. Okey, kebanyakan kitab Imam Suyuti yang dikarang ni memang didapati
Bukan seperti yang didakwa bahawa ianya tak tepat ke, tak cantik ke sebab beliau tak ada pengkhususan. Okay? Bahkan walaupun beliau tak ada pengkhususan, kitab-kitab yang beliau karang dalam pelbagai bidang tu tetap kita cakap kualitinya tinggi. Okay, tetap kualitinya tinggi. Dan Imam Suyuti ketika umur 40 tahun, rahsia kenapa beliau banyak menulis adalah ketika umur 40 tahun, beliau ambil keputusan untuk menyendirikan diri. Tak keluar rumah, tak bersosial. Tak keluar rumah melainkan hanya untuk solat je. Okay, solat jamaah. Kalau tidak, beliau akan kurung diri kat dalam rumah untuk menulis. Jadi kata para ulama, inilah rahsia kenapa Imam Suyuti banyak penulisan. Sebab beliau kurung diri untuk menulis daripada umur 40 tahun sehingga beliau wafat tahun 911 Hijrah. Beliau wafat 911. Beliau lahir 849, wafat 911. Jadi beliau wafat dalam sekitar umur berapa? 51, 60, lebih kurang 62 tahun. Jadi 20 tahun terakhir kita boleh katakan secara kasarnya, 20 tahun terakhir Imam Suyuti punya kehidupan, punya hidup beliau habiskan dalam semata-mata menulis. Beliau tak bagi fatwa, beliau tak bersosial, tak jumpa orang dan sebagainya. Okay? Hatta dikatakan rumah Imam Suyuti ni berhadapan dengan Sungai Nil. Sungai Nil dekat Mesir, tuan-tuan dan puan. Berhadapan dengan rumah Sungai Nil. Imam As-Suyuti punya fokus, punya tak nak gangguan sampai tingkap yang menghadap Sungai Nil di rumah beliau pun beliau tak buka nak tengok Sungai Nil. Okay, tingkap di rumah pun beliau tak nak buka untuk tengok Sungai Nil dekat depan rumah tu sebab nak sibukkan diri menulis semata-mata. Maka tak hairanlah kenapa Imam Suyuti ada sampai berapa kitab, tuan-tuan dan puan? Ada sampai 700 kitab. Okay, ada sampai 700 kitab. Jadi Imam Suyuti wafat pada tahun 911 Hijrah pada bulan Jamadil Awal. Okey. Yang bersamaan dengan 1505 Masihi. 1505 Masihi. Okey, 911 Hijrah. Dan wafat di Mesir, rahimahullahu taala. Jadi itu biografi ringkas tentang Imam As-Suyuti. Ada banyak lagi perkara menarik, tapi itu biografi ringkas yang kita boleh sebutkan hari ini. Okey. So baki masa yang kita ada hari ini adalah kita nak berkenalan dengan ilmu usul fiqh, tuan-tuan dan puan-puan. Setelah tuan-tuan dan puan-puan dah tahu buku apa kita nak belajar, siapa yang nak karang buku ni, sekarang kita nak kenal ilmu ni. Namanya ilmu usuli al-fiqh. Ilmu usul al-fiqh. Saya ceritakan mukadimah. Saya cuba bagi mukadimah. Saya cuba bagi satu gambaran kepada tuan-tuan dan puan-puan apa dia ilmu usul fiqh ni. Jadi ilmu usul fiqh ni ilmu yang mengkaji tentang sumber-sumber yang dijadikan rujukan dalam menetapkan hukum. Bila kita berbicara tentang nak menetapkan hukum wajib, harus, haram, sunat, makruh, okey? Apa sumber-sumber yang dijadikan rujukan? Apa hujah-hujah kita? Apa hujah-hujah para ulama? Jadi ilmu usul fiqh akan ajar kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, okey, perkara A sumber, perkara B sumber atau hujah. Boleh dijadikan kita punya sumber dalam menetapkan hukum. Okey, perkara C bukan sumber, so tak boleh jadi hujah dalam menetapkan hukum. Itu ilmu usul fiqh. Dia akan perkenalkan kepada kita apa dia sebenarnya sumber dan hujah. Dan ataupun dengan bahasa yang lagi mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan faham, ilmu usul fiqh ni akan kenalkan kepada kita apa dia sebenarnya dalil. Pertama, apakah itu dalil? Bila kita sebut dalil kan, orang semua duk sebut dalil, ulang sebut dalil. Pertama, ilmu usul fiqh akan ajar kita apa itu sebenarnya dalil. Kemudian ilmu usul fiqh akan ajar kita dalil ni ada berapa? Ada berapa jenis dalil? Bagaimana saya nak berinteraksi dengan dalil ni?
Bagaimana saya nak fahami dan interaksi dengan hujah-hujah dan dalil ni? Itu ilmu usul fiqh, tuan-tuan dan puan-puan. Secara gambaran umum ni. Sebab kalau tak ada ilmu usul fiqh, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita mengaji Al-Quran dan hadis sahaja, kalau kita mengaji tafsir, kita mengaji hadis, ulumul hadis, tak cukup. Kan? Kalau orang itu melihat kepada Al-Quran tanpa ada asas dalam ilmu usul fiqh, cuba menafsirkan Al-Quran, cuba memahami Al-Quran tanpa ada asas dalam ilmu usulul fiqh. Kan? Ataupun dia baca hadis sendiri. Kebetulan dia ada beli set hadis dekat rumah, set Sahih Bukhari, Sahih Muslim, okay? Tirmizi, dia ada beli kat rumah. Setiap hari dia baca sikit hadis-hadis hukum ataupun hadis-hadis yang ada dalam buku tersebut. Dia cuba fahami. Jawapan dia, adakah dia akan dapat faedah dan mampu memahami? Jawapan dia tak akan dapat faedah dan dia tak akan dapat mampu memahami. Sebab ilmu usul fiqh ni ilmu yang menjadi panduan untuk kita fahami sumber-sumber kita. Antara sumber yang utama kita Al-Quran dan hadis. Dan sebab kepada kenapa berlaku banyak kesesatan, kenapa berlaku banyak kesilapan di dalam ruang lingkup ilmu-ilmu Islam ini, kerana orang tersebut dia tak ada asas ataupun tak menguasai ilmu usul fiqh. Okay. So penting untuk kita belajar ilmu usul fiqh, tuan-tuan dan puan-puan. Saya bagi contoh lah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada orang dia baca hadis, dia akan jumpa ada hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Nabi SAW kata, Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Nabi SAW ulang berkali-kali. Lakukanlah solat sunat. Okay, lakukanlah solat sebelum maghrib. Okay. Bukan solat sunat, lakukanlah solat sebelum maghrib. Ada arahan, sallu, sallu, sallu. Kan? Kita nak fahami arahan daripada Nabi SAW ini, arahan wajib ke arahan yang semata-mata sunat sahaja? Kan? Kalau ada orang cakap arahan ini adalah arahan yang wajib, dia kena nyatakan kat kita kenapa arahan ni arahan wajib. Betul tak? Dia tak boleh claim je. Ini Nabi SAW masukkan wajib lah. Jadi maksudnya solat sebelum maghrib ini 2 rakaat wajib hukum. Okay, sallu raka'atain qabla al-maghrib. Sallu raka'atain qabla al-maghrib. Okay, ataupun sallu qabla al-maghrib. Berkali-kali Nabi ulang. Kalau ada orang yang dia argue, dia kata, tak, ini Nabi SAW suruh dekat sini, suruhan hanya untuk suruhan yang sunat, tak wajib pun. Kita akan tanya dekat dia, apa buktinya jadi macam tu? Nampak tak tuan-tuan dan puan? Bila datang satu arahan daripada Nabi SAW, arahan tu ada beberapa tafsiran. Kan? Saya ke tuan-tuan dan puan yang layak untuk tafsirkan? Ataupun kita ada orang lain yang layak untuk tafsirkan? Itu satu. Kedua, kita bila kita nak tafsirkan dengan salah satu tafsiran, kita ada hujah tak? Kalau saya sebutkan hadis tadi tu yang Nabi SAW kata solatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Kalau ada daripada kalangan tuan-tuan dan puan yang dakwa, ini maksudnya wajib lah Nabi bagi arahan. Arahan Nabi SAW wajib kan? Okey. Daripada mana datang statement arahan Nabi SAW itu wajib ataupun kesemuanya wajib? Ada bukti tak? Kalau ada daripada kalangan tuan-tuan dan puan yang dakwa sebegitu, dia kena kemukakan bukti. Kalau saya dakwa arahan ini arahan sunat semata-mata, saya yang kena kemukakan bukti kat tuan-tuan dan puan arahan ini semata-mata sunat. Nampak tak? Kalau orang tak belajar ilmu usul fiqh, okay, kalau dia tak belajar ilmu usul fiqh, datang arahan daripada Nabi SAW macam tu, dia tak tahu macam mana nak faham. Dia mungkin akan pilih salah satu tafsiran, okey, ini arahan wajib ataupun ini arahan sunat, dalam keadaan dia tak tahu sebenarnya kenapa. Jadi sebenarnya dia amal tapi bukan atas dasar ilmu. Amal atas dasar apa tuan-tuan dan puan? Agak-agaknya. Amal atas dasar hawa nafsu. Dari sinilah masuknya hawa nafsu dalam memahami ilmu agama. Sebab tu saya dah jelaskan tadi, punca kesesatan yang banyak berlaku zaman sekarang ni kerana orang tak ada ilmu usul fiqh. Bila ada golongan liberal, bila ada golongan yang nak perjuangkan agenda tertentu, agenda hubungan sejenis dan sebagainya kan, LGBT ni semua, mereka juga baca Al-Quran, mereka juga baca hadis tuan-tuan dan puan-puan. Mereka nak kata Al-Quran dan hadis tidak mengharamkan pun sebenarnya
contohnya hubungan sejenis ni. Mereka akan bawakan ayat Quran dan hadis juga. Betul tak? Jadi sekarang mereka pegang Al-Quran dan hadis, tuan-tuan dan puan-puan, dan saya pun pegang Al-Quran dan hadis. Persoalan yang kita kena tanya, apa yang membezakan pegangan mereka terhadap Al-Quran dan hadis dan pegangan saya dan tuan-tuan dan puan-puan terhadap Al-Quran dan hadis. Sebab bila mereka nak mendakwa perbuatan mereka itu sah dari sudut Islam, tidak haram, mereka pun pakai Quran dan hadis. Betul tak? Sebab tu semata-mata kita dakwa, kita pegang Quran dan hadis tak cukup. Tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena cakap saya pegang kepada Al-Quran dan hadis dengan kefahaman yang betul, dengan metod yang betul, iaitu metod para ulama terdahulu, para salafus soleh. Kalau ada orang tanya kan, salafus soleh punya metod ni apa? Selalu saya dengar ustaz-ustaz ni kata kita kena fahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan metod ulama terdahulu, salafus soleh, salafunas soleh contoh. Apa dia sebenarnya metod salafus soleh ni tuan-tuan dan puan? Kalau saya boleh mudahkan kepada tuan-tuan dan puan, metod salafus soleh adalah saya nak tekankan ni, metod salafus soleh adalah ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh yang ada depan mata kita ni tuan-tuan dan puan, inilah metod salafus soleh dalam fahami Al-Quran dan Sunnah. Ini yang akan menjadi pembeza. Ini yang akan menjadi litmus test. Litmus test, istilah orang sains kan. Akan menjadi benchmark dalam nak tahu, benchmark kayu ukur. Siapa sebenarnya yang dia faham Quran dan hadis dengan betul? Siapa sebenarnya yang salah dalam fahami Quran dan hadis? Siapa sebenarnya yang tafsir ikut hawa nafsu? Siapa sebenarnya yang tafsir ikut metodologi dia yang betul? Nampak tak? So setakat ni, saya rasa lah sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan dah nampak dah. Sangat penting ilmu usul fiqh ni. Kepentingan dia tu makin jelas bila mulanya membiak. Bila mulanya membiak banyak kesesatan. Contohnya terutamanya pada akhir zaman ni. Dengan membiaknya banyak kesesatan, dengan membiaknya banyak tafsiran-tafsiran yang pelik terhadap Al-Quran dan hadis, dakwaan-dakwaan tentang syariah Islam ini, lagilah hajat kepada ilmu usul fiqh ni menjadi lebih tinggi. Okey, hajat kepada ilmu usul fiqh ni menjadi lebih tinggi. Menjadi tanggungjawab untuk ada orang belajar dalam komuniti, dalam masyarakat, dalam satu negara. Menjadi fardu kifayah. Dan tingkatan fardu kifayah tu lagi naik tingkatan fardu kifayah tu dengan makin banyaknya kesesatan. Okey? So penting belajar ilmu usul fiqh ni tuan-tuan dan puan-puan. Itu tentang kenapa kita belajar dan apa kepentingan ilmu usul fiqh. Okey? Sebab itulah ada seorang ulama namanya Al-Imam Al-Qarafi dalam mazhab Maliki, beliau kata tanpa ilmu usul fiqh ni tak ada siapa boleh dakwa hukum hakam yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah ni hukum hakam yang boleh dipakai. Boleh sahaja datang orang sekular boleh datang, orang liberal boleh datang. Kalau kita tak ada asas ilmu usul fiqh tuan-tuan, kalau kita tak belajar, kalau tak ada ulama yang jadi rujukan, orang sekular boleh datang, dia boleh tendang macam tu je hukum hakam. Dia boleh tolak macam tu je hukum hakam. Dia mungkin boleh guna logik akal dia mungkin boleh guna beberapa fakta sejarah dan sebagainya untuk bagi syubhat dekat orang, untuk bagi orang pening. Dengan itu dia dah buang dah hukum hakam. Kan? Macam zaman sekarang tuan-tuan dan puan-puan, datang ramai orang yang kata dalam Islam sebenarnya tak ada pun persyariatan rejam. Datang ada orang dakwa persyariatan rejam tak ada dalam Islam. Rejam bagi orang yang melakukan zina, orang yang dah muhsan. Okey, orang yang dah melakukan persetubuhan pernikah yang sah ni, kita selama ni kita belajar kena hukum rejam. Datang orang dia dakwa rejam tak ada dah. Kenapa dia kata rejam tak ada? Dia kata rejam ini diriwayatkan oleh beberapa hadis saja. Hadis-hadis yang menceritakan tentang berlakunya rejam pada zaman Nabi SAW ni pula hadis-hadis yang sanadnya sikit. Sanad periwayatan tu sikit, 1, 2, 3. Maka dengan sanad yang sikit ini, mampukah dia memberikan keyakinan bahawa ini memang berlaku pada zaman Nabi SAW? Ataupun dia hanya bagi maklumat yang kita
tak sampai tahap yakin. Tak sampai tahap yakin. Maksudnya ada kemungkinan berlaku rejam pada zaman Nabi, tapi tak pasti. Kita pun tak tahu secara pasti. Bukan 100%. Jadi maksudnya rejam ni tak sabit lah. Hadis-hadis tentang rejam pun 1-2 sanad sahaja. Agak-agak kalau tuan-tuan dan puan-puan dengar syubhat macam tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh jawab tak? Sebelum kita nak belajar ilmu ni kan tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya tanya, tuan-tuan dan puan-puan mampu tak sediakan hujah dengan poin cantik 1, 2, 3 macam mana nak bantah? Ataupun tuan-tuan dan puan-puan bukan daripada orang yang background ilmu agama, okey, bukan nak bantah pun, tapi rasa macam mana tuan-tuan dan puan-puan kalau nak argue dengan dia lah. Kalau kita tengah sembang-sembang, nak argue dengan dia. Atau macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak backup pegangan tuan-tuan dan puan-puan selama ni? Mampu tak? Kan? So, jawapan tu, tuan-tuan dan puan-puan mampu tak mampu sebenarnya dia bergantung kepada adakah kita belajar atau kita menguasai ilmu usul fiqh. Bila datang syubhat macam tu, orang yang belajar usul fiqh ni dia kena tolak. Dan faedah dia bagi orang awam, kalau ada orang awam yang dia join kelas saya hari ni, dia belajar kan, dia kata, apa faedah saya belajar Ustaz? Saya bukannya pengkhususan syariah. Saya bukan pengkhususan dalam ilmu agama, kenapa saya nak kena belajar? Faedah bagi orang awam belajar ilmu usul fiqh ni pun banyak. Ilmu usul fiqh ni akan menjadi macam saya cakap litmus test untuk dia kenal siapa pendakwah ataupun siapa ustaz yang mengajak kepada kebenaran dan siapa pendakwah ataupun siapa ustaz yang mungkin ada kesilapan dalam metod dakwah. Ada kesilapan dalam penetapan hukum. Ada sumber-sumber yang salah yang dipakai oleh pendakwah atau ustaz tersebut. Jadi lepas ni bila dia nak dengar ceramah, dia nak follow seorang ustaz, seorang pendakwah, dia dah tahu dah macam mana nak bezakan siapa yang boleh kita ambil ilmu atau kita tak boleh ambil ilmu. Macam mana nak tapis satu maklumat berkaitan dengan hukum. Datang seorang pendakwah dekat tuan-tuan dan puan-puan, kata tuan atau puan disunatkan untuk solat duha 26 rakaat. Bukan 12. Dengar baik-baik. Kalau datang dekat tuan-tuan dan puan-puan seorang pendakwah, ni saya bagi gambaran, contoh gambaran. Datang seorang pendakwah, dia kata dekat tuan-tuan dan puan-puan, tuan, puan, sunat untuk solat duha ni 26 rakaat. Bukan 12 rakaat, dalam mazhab Syafi'i paling maksimum 12. Ada yang kata 8 kan. Bukan 12, bukan 8, 26. Kita tanya ataupun tuan-tuan dan puan-puan tanya pendakwah tu, daripada mana ni Ustaz? Pendakwah tu kata dekat tuan-tuan dan puan-puan, ni saya dapat ni sebab semalam saya mimpi, saya jumpa Nabi SAW dalam mimpi saya. Nabi SAW wasiatkan kepada saya untuk sampaikan kepada seluruh umat Islam bahawa amalkanlah 26 rakaat solat duha. Persoalan ni sekarang, adakah mimpi tersebut hujah dalam menetapkan hukum? Kan? Bila pendakwah tu bagi tahu kat tuan-tuan dan puan-puan, adakah itu jadi hujah untuk tuan-tuan dan puan-puan wajib terima? So ilmu usul fiqh yang akan jawab perkara tersebut. Okey? Ilmu usul fiqh yang akan jawab perkara tersebut. Jadi ilmu usul fiqh ni tuan-tuan dan puan-puan, ilmu yang dah muncul sejak zaman Nabi SAW, zaman para sahabat pun dah ada, zaman para tabi'in, anak murid sahabat pun dah ada. Kata para ulama, ilmu usul fiqh ni dari sudut sejarah dia, perkembangan dia macam ilmu tata bahasa Arab. Zaman Nabi SAW, tuan-tuan dan puan-puan, ada tak dekat sana cabang ilmu tata bahasa Arab? Jawapan dia tak ada. Tak ada dekat sana zaman Nabi SAW, kita ada guru tata bahasa Arab, ada pakar tata bahasa Arab, tak ada. Tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi Nabi SAW dan para sahabat, okey, bila mereka berkata-kata dalam bahasa Arab, kata-kata Nabi SAW dan para sahabat ni tak salah langsung dari sudut tata bahasa. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak percaya, tuan-tuan dan puan-puan boleh belajar tata bahasa Arab, belajar tinggi-tinggi, dan tuan-tuan dan puan-puan tengok apa yang tuan-tuan dan puan-puan belajar dalam tata bahasa Arab yang dah advance, yang tinggi ni, cuba apply dekat apa yang Nabi SAW dan para sahabat cakap. Sama. Okay? Walaupun ilmu tu tak ada lagi, tak dikarang, tak dikhususkan dari sudut penulisan pada zaman Nabi SAW, tetapi tata bahasa Arab tu dah ada secara lisan, secara semula jadi.
Apa yang ulama panggil sebagai saliqah. Saliqah ni maksudnya semula jadi ada. Jadi walaupun Nabi SAW dan para sahabat tak ada dekat sana pernah belajar tata bahasa Arab secara khusus ilmu tu, tetapi Nabi SAW takkan salah baris langsung. Takkan salah baris langsung. Saya cabar ada daripada kalangan tuan-tuan dan puan ni boleh cari ada hadis yang Nabi SAW salah baris contoh. Ataupun dalam Al-Quran boleh jumpa ada bahagian salah baris. Confirm tak ada. Takkan ada salah baris. Sahabat Nabi SAW pun cakap takkan ada salah baris. Kan? Sebab dah ada secara saliqah. Ilmu usul fiqh ni juga tuan-tuan dan puan, ada pada zaman Nabi SAW, ada pada zaman sahabat, ada pada zaman tabi'in, juga secara saliqah. Mereka fahami kehendak Nabi SAW, nak kata ini wajib ke, ini sunat ke, Nabi SAW maksudkan golongan tertentu khas, ataupun Nabi SAW umumkan hukum ini untuk semua orang, ataupun hukum ni khusus untuk orang tertentu sahaja. Okey? Hukum ini telah dimansuhkan, hukum ini belum dimansuhkan, hukum ni antara hukum yang datang pada awal Islam yang kemudiannya telah diganti dengan hukum lain ataupun tak diganti dengan hukum lain. Itu semua para sahabat dah tahu tuan-tuan dan puan. Para tabi'in, generasi-generasi tu mereka dah tahu. Secara saliqah semula jadi. Boleh tuan-tuan dan puan, secara semula jadi. Dengan berlangsungnya zaman, barulah ulama mula nak karang buku khusus untuk kumpulkan maklumat dan kaedah berkaitan ilmu usul fiqh. Adapun sebelum datang penulisan, dah ada dah ilmu usul fiqh ni, cuma dia secara semula jadi. Sama macam dalam ilmu bahasa Arab, hanya lepas dah berapa puluh tahun lepas kewafatan Nabi SAW, baru mula nak dikarang ilmu tata bahasa Arab. Kan, dikata antara orang yang awal karang ilmu bahasa Arab ni, tata bahasa, Abu Aswad Ad-Du'ali, lebih kurang 40-50 tahun lepas Nabi SAW. Kurang 30 tahun, 40 tahun lepas Nabi SAW. Maksudnya kemudian baru datang penulisan, kemudian baru datang pembukuan. Macam tu juga ilmu usul fiqh. Siapa yang orang pertama karang dalam ilmu usul fiqh, membukukan kaedah-kaedah ni, yang dah ada dah sebelum ni, betul tak? Saya dengan tuan-tuan dan puan dah setuju dah, ada dah. Pada zaman Nabi SAW dan para sahabat. Siapa yang datang untuk kita cakap jot down, tulis dan karang, rekodkan, bukukan, orang tersebut adalah imam kita, imam mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i. Okay, Nasirus Sunnah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, wafat 204 Hijrah. Mana Imam Syafi'i karang buku beliau Ar-Risalah. Betul lah kata seorang ulama usul ni dalam syair beliau yang masyhur, awwalu man allafahu fil kutubi Muhammad bin Syafi'in al-Muttalibi. Orang pertama yang karang ilmu usul fiqh ni dalam satu buku adalah Imam Syafi'i. Okey. Wa ghairuhu kana lahu saliqah mithlu alladhi lil 'urbi min khaliqah. Jadi sebelum datang Imam Syafi'i menulis kitab beliau ini, ilmu usul fiqh ni dah ada secara saliqah. Okay, seperti mana orang Arab zaman terdahulu, sebelum macam zaman Nabi SAW, dah bertutur dalam bahasa Arab secara semula jadi. Okay. So orang pertama karang siapa tuan-tuan? Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitab beliau Ar-Risalah. Ar-Risalah ni maksud dia apa? Surat. Sebab asalnya Ar-Risalah ni ada beberapa versi tuan-tuan dan puan-puan. Risalah pada yang sampai pada kita zaman sekarang ni, kitab Imam Syafi'i, dia bukan versi yang awal ditulis. Dia versi yang kemudiannya, yang mana Imam Syafi'i tulis sekali lagi. Versi asal yang nombor satu yang pertama Imam Syafi'i tulis adalah sebenarnya surat-surat yang Imam Syafi'i hantar. Ni, maklumat ni penting tuan-tuan dan puan. Saya akan habiskan dekat sini hari ni, tapi ni maklumat yang sangat penting. Surat kitab ni, Risalah ni, asalnya adalah suratnya Imam Syafi'i utuskan kepada seorang ulama hadis. Kepada seorang ulama hadis yang bernama Abdul Rahman bin Mahdi. Wafat tahun 198 Hijrah. Abdul Rahman bin Mahdi. Abdul Rahman bin Mahdi ni tuan-tuan dan puan, ulama hadis yang sangat alim. Dalam bidang hadis, siapa tak pernah dengar nama Abdul Rahman bin Mahdi, dia bukan orang pakar hadis. Abdul Rahman bin Mahdi ini jagoan dalam ilmu hadis, anak murid kepada seorang tokoh bernama Syu'bah dan juga Sufyan Ats-Tsauri. Dan Abdul Rahman bin Mahdi ni dia selalu rapat dengan kawan. Ada seorang ulama lain nama dia Yahya bin Sa'id Al-Qattan dalam ilmu hadis. Okay? Jadi Abdul Rahman bin Mahdi ni sebagai seorang pakar hadis, beliau dapati
hadis-hadis yang beliau belajar, yang beliau riwayatkan, yang beliau sampaikan kepada orang, agak sukar untuk faham. Menunjukkan bahawa ulama hadis, orang yang belajar hadis, dia ada hajat untuk tahu usul fiqh. Sebab kata Abdul Rahman bin Mahdi, saya banyak belajar hadis ni, saya tahu hadis, saya tulis banyak, saya riwayat banyak, ratus ribu hadis saya belajar ni. Saya tak tahu kadang-kadang macam mana nak fahami hadis-hadis ni. Saya tak tahu kadang-kadang macam mana nak, bila nampak ada hadis yang secara zahirnya macam bertentangan, macam mana saya nak buat? Macam mana saya nak buang pertentangan di antara hadis ni? Macam mana saya nak satukan hadis tu? Kan? Imam Abdul Rahman bin Mahdi tak tahu. Lalu beliau utuskan surat minta ke Imam Syafi'i, tolong tuliskan kepada saya. Wahai Imam, wahai Tuan, apa kaedah yang saya boleh pakai ni sebenarnya dalam nak memahami hadis? Sebab tu tuan-tuan dan puan, kalau kita ngaji hadis tapi kita tak ngaji usul fiqh, kita boleh jadi sesat. Seperti kata-kata yang masyhur daripada guru Imam Syafi'i sendiri, Imam Sufyan bin Uyainah, al-hadis ni dia madillatun lil fuqaha, madillatun illa lil fuqaha. Okey. Hadis dia adalah tempat boleh berlaku kesesatan melainkan bagi fuqaha, orang yang memahami fiqh, orang yang memahami usul fiqh. Bukan hadis ni dia penyebab kita jadi sesat, tak. Dia boleh jadi sesat kalau kita salah faham. Okay, kita kena fahami dengan betul, baru kita akan dapat ilmu yang betul, kita akan dapat hidayah. Sebab semata-mata baca Quran dengan hadis tak cukup tuan-tuan dan puan. Kena baca Quran dengan hadis dengan cara yang betul, baru kita dapat hidayah. Kalau kita baca Quran dengan hadis dengan hawa nafsu kita baca Quran dengan hadis dengan metodologi kumpulan tertentu, dengan metodologi pemikiran tertentu, metodologi golongan tertentu, yang bukan golongan tu metodologi dia sama seperti apa yang adalah ilmu usul fiqh ni, kita kan jadi sesat walaupun kita baca Quran dan hadis. Bukan salah Quran dan hadis, tapi salah kefahaman kita dan metod yang kita pakai. Sebab Al-Quran dan hadis untuk dia menjadi sumber kepada hidayah dan ilmu, menuntut kita untuk baca dia, fahami dia dengan metod yang betul. Okay. Baca dia dan fahami dia dengan metod yang betul. So itu secara ringkaslah tentang pengenalan tentang mukadimah hari ni. So hari ni sebenarnya mukadimah sahaja tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah pada kelas seterusnya kita akan masuk terus pada konten buku ni, dan saya akan bagi PDF kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dah ada terjemahan. Yang mana saya ulang sekali lagi, kelas ni saya jadikan lebih kepada nak orang awam friendly. Okay, orang awam friendly. Okay, saya cuba untuk mudahkan, saya cuba untuk bagi faham. Dan mungkin saya akan elaborate panjang. Kalau ada yang datang untuk dengar permasalahan teknikal, mungkin dia rasa dia tak puas hati lah sebab saya elaborate panjang dan sebagainya. Sebab saya elaborate panjang ni nak meraihkan audience, meraihkan orang yang nak dengar kan. Kalau nak belajar ilmu tertentu lebih serius dengan orang, bagi orang yang dah ada asas kuat dalam bahasa Arab, dia boleh cari kelas lain. Kan? Tapi yang kelas saya pagi ni, hari Khamis ni, pagi ni, ini saya buat khusus untuk orang awam. Okay, ataupun saya raikan lah, main audience saya raikan orang awam. Tak ada masalah penuntut ilmu agama ke nak join, boleh, tak ada masalah. Tapi main audience saya raikan orang-orang yang mungkin dia bukan pengkhususan dalam ilmu agama pun dia boleh faham. Hatta kalau dalam bahasa ni tak apa, saya terjemah, no problem. Okay. Dengan syarat tuan-tuan dan puan-puan ada semangat nak belajar, ada istiqamah dan ada kemahuan serta kesanggupan, willingness untuk berikan sikit waktu, berikan sedikit fokus. Okay. So insyaAllah kita akan belajar pada 2 minggu yang akan datang. Okay, ataupun minggu depan saya akan check balik jadual untuk kelas seterusnya. Kita akan mula masuk pada matan ni sendiri. Okay. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Anda tengok kalau ada soalan. Ustaz, PDF dalam bahasa Arab nak juga boleh tak? Boleh. Boleh. Nanti Ana share. Ana akan share nanti kat Facebook Ana ataupun Ana share, Ana akan bagi dekat admin yang saya taklim. Buku rujukan Ana akan bagi, Ana terjemah buku ni. Buku rujukan kita adalah buku tadi tu tapi Ana terjemah. Yang tadi tuan-tuan dan puan-puan tengok kat skrin tu dalam bahasa Arab tu Ana terjemah dalam bahasa Melayu.
Ana akan bagi PDF dia insya-Allah. E-book lah, e-book, PDF. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rajin boleh print. Okey, boleh print sendiri. Berapa muka surat je tak banyak. Beberapa muka surat sahaja, okey? Itu menjadi teks pengajian kita. Kalau maksud puan buku rujukan ni maksudnya buku untuk dibaca, saya tak sarankan lagi lah. Saya tak sarankan. Sebab ilmu usul fiqh ni kalau kita nak meluaskan pembacaan pada dia, kita kena ada asas dulu. Dah ada asas, nanti saya boleh bagi beberapa recommendation lah. Buku-buku yang kita recommend. Ada lagi soalan lain? Tak ada Okey. So sampai sini sahaja aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik tu daripada Allah, yang lemah tersilap cakap tu dari diri saya sendiri. Moga tuan-tuan dan puan yang hadir hari ini dapat manfaat. Sedikit sebanyak, insya-Allah kita akan sambung pada kelas akan datang. Okey, ana akan share PDF tu, e-book tu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.